nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Nasharuddin bin Ismail selaku pensyarah Sosiologi Pendidikan. Pada hari ini, saya Muhammad Hanafi bin Tabrani bersama dengan rakan-rakan saya Muhammad Akmal bin Muhammad Sanif dan Muhammad Rashid bin Azmi akan membentangkan tentang kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh mengenali sosial budaya di sebuah sekolah, mari sama-sama kita mengenali apa itu yang dimaksudkan dengan sosial budaya. Sosial budaya adalah gabungan daripada dua perkataan iaitu sosio dan budaya. Apa itu sosio? Sosio adalah perkaitan tentang faktor sosial atau faktor sesebuah kemasyarakatan. Manakala budaya pula merupakan keseluruhan hidup manusia termasuk pemikiran dan tingkah laku yang dihasilkan setelah berlakunya proses pembelajaran. Oleh itu, sosial budaya ini merupakan cara hidup manusia yang sentiasa berkembang dan bercampur gaul dengan pelbagai kaum yang membentuk kepelbagaian dalam sesebuah masyarakat. Baiklah, seterusnya, hasil daripada perbincangan kami telah memilih Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Kota Damansara sebagai hasil kajian kami dan hasil dapatan kami tentang kepelbagaian sosial budaya. Jadi di sini adalah latar belakang secara ringkas tentang Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Kota Damansara. Sekolah ini merupakan sekolah tempat saya bertugas. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari tahun 1997 yang beralamat tetap di Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Kota Damansara, Petaling Jaya. Sekolah ini mempunyai dua sesi. Sesi yang pertama, sesi pagi. Sesi yang kedua adalah sesi petang. Seperti yang sedia maklum, sesi pagi bagi murid-murid tahap 2. Manakala bagi sesi petang adalah untuk murid tahap 1. Kemudian, jumlah tenaga pengajar di sekolah ini adalah seramai 80 orang guru. Dan jumlah murid pula adalah seramai 915 orang murid. Baiklah, hasil analisis dan data yang kami telah perolehi daripada pihak sekolah, kami mendapati ada beberapa kepelbagaian sosial budaya yang ada di sekolah ini. Yang pertama, agama. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, bahasa. Dan yang keempat, bangsa. Bagi agama, kepelbagaian agama yang dianuti dari kalangan guru dan murid dapat menyuburkan semangat toleransi dalam kalangan guru dan murid. Sebagai contoh, murid-murid yang bukan beragama Islam menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada murid-murid yang beragama Islam ketika mereka sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran dan bacaan Iqra' mereka kepada guru-guru mereka ketika waktu mata pelajaran tasmid. Seterusnya adalah ekonomi. Hasil kajian dan dapatan yang telah kami terima, murid-murid di sekolah ini dapat kami klasifikasikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, kaya. Golongan yang kedua, sederhana. Golongan yang ketiga adalah daripada golongan miskin. Bagi golongan kaya yang berpendapatan RM10,000 hingga ke RM20,000 ke atas adalah sebanyak 10%. Yang kedua, golongan sederhana.
Golongan sederhana yang berpendapatan RM4,000 hingga ke RM10,000 adalah sebanyak 50%. Dan yang terakhir, golongan miskin yang berpendapatan RM1,000 hingga ke RM3,000 adalah sebanyak 40%. Seterusnya adalah bahasa. Bahasa komunikasi yang diguna pakai di sekolah ini adalah bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia. Hal ini dapat menyuburkan lagi dan memberi kefasihan kepada murid-murid yang bukan berbangsa Melayu seperti bangsa Cina dan bangsa India untuk bercakap dengan bahasa Melayu. Selain daripada itu, hasil kajian juga mendapati sekolah ini pernah menghantar beberapa orang murid yang terdiri daripada kalangan murid India dan murid Cina untuk menyertai choral speaking ataupun bercakap secara irama ke peringkat daerah. Dan yang terakhir adalah bangsa. Kepelbagaian bangsa dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum dan memberi pendedahan tentang budaya sesuatu bangsa tersebut. Hasil dapatan yang telah kami perolehi daripada aplikasi APDM yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, kami mendapati di sekolah ini ada 21 buah bangsa dan etnik yang majoritinya terdiri daripada bangsa Melayu dan minoritinya terdiri daripada kalangan bangsa Cina, India, Kadazan, Bidayuh dan sebagainya. Di sini saya telah meletakkan beberapa rujukan mengenai data sosial budaya sekolah. Seperti yang kita lihat, 85% adalah bangsa Melayu. Manakala bangsa selebihnya adalah bangsa minoriti seperti India, Cina Bajau, Dusun dan sebagainya. Seterusnya, saya juga meletakkan beberapa data seperti jantina dan agama. Sekarang, saya mempersilakan sahabat saya untuk menerangkan implikasi terhadap sosial budaya yang ada di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ustaz Muhammad Hanafi bin Tabrani. Saya Muhammad Rashid bin Azmi. Seterusnya yang akan menyambung berkenaan dengan implikasi sosial budaya terhadap pendidikan iaitu guru dan juga murid. Sebelum itu, implikasi pelbagaian sosial budaya ini sewajarnya perlu diambil tahu oleh semua guru agar pengetahuan ini dapat menghakis sikap prejudis dalam menangani kepelbagaian sosial budaya murid. Terdapat beberapa implikasi kepada guru berdepan dengan kepelbagaian sosial budaya ini. Yang pertamanya, persekitaran. Guru perlu bijak menangani murid yang berasal daripada pelbagai kaum dan kelas sosial yang berlainan. So, guru bukan hanya menyampaikan ilmu semata-mata, tapi guru perlu menanam sikap, nilai dan juga khasiat yang sempurna. Guru juga perlu bersedia dengan kepelbagaian sosial budaya yang datangnya daripada pelbagai kelas sosial, kaum, agama dan budaya dalam kelas. Kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup ataupun pendapatan hidup mereka. Guru sepatutnya peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan, serta hormat dan menerima seadanya nilai dan kepercayaan mereka. So dengan ini, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan mereka yang mempunyai kepelbagaian budaya ini. So dalam aspek bahasa, turut memberi kesan kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. So pertemuan dialek yang
terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang perlu dikawal oleh guru dengan menekankan penggunaan bahasa standard iaitu bahasa kebahasaan yang difahami oleh semua murid. So yang keduanya, strategi pengajaran dan pembelajaran. So objektif yang dirancang mampu dicapai oleh murid pelbagai budaya dan latar belakang. Strategi pengajaran merangkumi beberapa aspek iaitu susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana cara guru menyampaikan dalam pembelajaran. So guru perlu mengawal bilik darjah untuk berfikiran secara kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Guru juga perlu merancang pelan tindakan strategik bagi mata pelajaran yang diajar untuk memastikan pembelajaran perlulah selaras dengan objektif iaitu murid semua dapat menguasai dan juga faham tentang pembelajaran tersebut. So objektif yang dirancang perlulah jelas dan mampu difahami oleh murid yang mempunyai pelbagai budaya dan latar belakang. Guru harus membuat pemantauan atau refleksi yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan selepas sesi pembelajaran. Okay, yang ketiga pula, pengurusan pembelajaran yang kondusif dan budaya bilik darjah secara menyeluruh. Pembelajaran ini dipengaruhi oleh persekitaran yang positif dan juga perlu ada pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti komunikasi, susun atur, ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. So, dari segi aspek persekitaran fizikal memainkan peranan penting di mana dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang bahasa dan kebudayaan yang berbeza. Okay, seterusnya, antara implikasi kebahagiaan sosial budaya terhadap murid ialah kaum. Interaksi yang sihat memberi gambaran yang jelas. Itu yang pertama. So, murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya di dalam kelas iaitu berinteraksi antara kaum. Contohnya dalam kelas ada Melayu, India dan Cina. So, pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu kaum yang selalunya mengamalkan budaya mereka, cara fikir mereka dan pandangan mereka yang sama akan kurang mendapat pendedahan terhadap budaya kaum lain. Contohnya, Melayu hanya bergaul dengan Melayu. So, mereka tidak akan mengenali tentang budaya India dan juga Cina. Dan juga mereka tidak mempelajari tentang bahasa India dan juga bahasa Cina. So, kemungkinan proses penyesuaian diri dengan kaum akan menjadi sesuatu yang sukar sehinggalah mereka dewasa. So, ini juga amat penting. So, belajar di sekolah dan persekitaran yang disertai oleh pelbagai kaum yang terdedah dengan pandangan dan cara fikir dan bahasa mereka akan melahirkan perasaan yang saling menerima dan saling menghormati yang juga dapat dipupuk daripada hasil pergaulan. So, kaum juga terdiri daripada jantina iaitu lelaki dan perempuan di mana pemikiran antara lelaki dan perempuan juga berbeza sebab perempuan ini lebih rajin dan lebih tekun daripada lelaki. Dan jika mereka interaksi dan belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Okay, dalam masa yang sama, batas pergaulan antara mereka perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Okay, kedua, agama memerlukan sikap percaya antara satu sama yang lain. Proses sosialisasi antara agama yang kelas mempunyai pelbagai kaum dan sosial budaya memerlukan sikap percaya antara satu dan sama dan yang lain. Mereka mestilah berupaya untuk menanam semangat saling mempercayai dan kepercayaan secara tidak langsung perpaduan antara kaum akan terjalin. Yang ketiga, bahasa dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Implikasi terhadap kebahagiaan sosial budaya terhadap kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza
Setengah murid yang hanya menguasai dialek bahasa mereka atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran, kurang faham tentang bahan yang dibaca dan juga penerangan guru di hadapan. So, pertembungan bahasa menaikkan rasa ingin tahu murid untuk mendalami bidang bahasa selain bahasa ibunda sendiri dan dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Penetapan bahasa standard adalah penting bagi melancarkan projek pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, ekonomi. Taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Perbezaan kelas sosial iaitu kelas sosial rendah, sederhana dan juga tinggi. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga yang tergolong daripada yang seperti saya beritahu sebentar tadi, yang mungkin menghadapi masalah berkaitan rapat dengan pembiayaan, iaitu kelas sosial rendah yang mempunyai masalah dalam kemudahan belajar dan juga kurang kelengkapan untuk belajar. So, manakala murid yang datang daripada golongan sosioekonomi sederhana dan juga tinggi kurang menghadapi masalah kelengkapan dan juga kemudahan pembelajaran. Contohnya PDPR sekarang ni, banyak golongan-golongan kelas sosial rendah tercicir kerana mereka tidak mempunyai gadget untuk mengikuti PDPR. So, inisiatif guru untuk kesamarataan murid supaya guru membuat pembelajaran secara tidak segerak iaitu secara offline, memberi bahan kepada mereka di Dropbox di sekolah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, berkenaan dengan peranan dan cabaran guru sebagai ejen sosialis terhadap kepelbagaian sosial budaya akan diterangkan oleh saudara Ustaz Muhammad Akmal bin Muhammad Sanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Sanif, nombor matrik D212000255 akan menerangkan tentang cabaran dalam kepelbagaian sosial budaya dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafi dan Ustaz Rashid atas kebertangannya tadi. Dalam cabaran kepelbagaian sosial budaya di sekolah ini, saya bahagikan kepada 4. Pertama, dari segi agama, ekonomi, kaum dan bahasa. Dari segi agama, cabarannya berlaku dalam sensitiviti tajuk pembelajaran. Sebagai contoh, di dalam pendidikan Islam ada tajuk sembelihan. Jadi sebagai guru perlu bijak menerangkan penyembelihan ini pada murid-murid yang bukan Islam. Seterusnya, cabaran dari segi ekonomi berlaku bila faktor murid yang taraf ekonominya rendah. Murid yang daripada keluarga miskin biasanya kurang kelengkapan persekolahan. Seterusnya, dari segi kaum, terpengaruh dengan prasangka buruk antara kaum. Dan di sinilah cabarannya bagaimana guru perlu memulihkan suasana agar tidak berlaku prasangka antara murid yang berbilang kaum. Juga cabaran berlaku dari segi bahasa bila pelbagai etnik wujud di dalam sekolah ini, menjadikan wujud pelbagai bahasa ataupun kurang penguasaan bahasa perantara iaitu bahasa Malaysia. Seterusnya saya akan pergi kepada kepada guru sebagai ejen sosialisasi. Sebelum guru menjadi ejen sosialisasi, guru perlulah membuat persediaan yang sewajarnya. Peranan guru amatlah diperlukan untuk memupuk elemen-elemen dalam proses sosialisasi yang berkesan.
Tanggungjawab ini bermula dari awal perancangan pengajaran dengan mengambil perak perkara-perkara berikut. Sebagai persediaan, guru perlulah mempunyai objektif pengajaran yang jelas. Seterusnya, kesamarataan layanan. Layanan itu perlulah adil, tidak mengira murid berasal daripada kaum apa, agama apa ataupun taraf ekonominya yang tinggi, sederhana ataupun miskin. Okey. Ketiga seterusnya adalah perancangan layanan dan perancangan yang profesional. Guru perlu bijak menganalisis latar belakang murid masing-masing. Yang kelima, menghayati falsafah pendidikan negara dan mengamalkan rukun negara. Falsafah pendidikan negara FPN dan rukun negara melahirkan murid yang berintelektual dan mempunyai sahsia yang mulia, bukan hanya sekadar di sekolah, juga di masa hadapan. Yang terakhir, guru juga perlu cekap kemahiran sosial seperti kemahiran psikologi, kemahiran berkomunikasi serta kemahiran teknologi maklumat dan lain-lain lagi. Peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Guru mengajar dan mendidik murid yang pelbagai kaum agar saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, penerapan nilai murni semasa pengajaran perlulah dijelaskan dan dibuat penegasan supaya murid faham dan dapat mengaplikasi nilai tersebut dalam kehidupan. Penegasan amat penting supaya murid itu tahu apa yang perlu dan apa juga yang tidak perlu dilakukan dalam memastikan keharmonian sesama mereka sebagai rakyat Malaysia. Yang ketiga, guru berperanan dalam memberi motivasi kepada murid, membina nilai positif dalam diri murid dan menjadi contoh kepada murid secara tidak langsung. Guru sebagai role model di dalam sekolah perlu bijak dalam percakapan dan perlakuan kerana murid sentiasa mencontohi guru yang ada di hadapan mereka. Kepentingan guru sebagai ejen sosialisasi. Pertama, kita dapat di budaya sihat seperti ini akan memberikan keharmonian dan ketenangan untuk murid berada di sekolah. Proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik dan berkesan tanpa memberi tekanan prasangka buruk antara murid yang pelbagai agama, bangsa dan status ekonomi masing-masing. Dan seterusnya, memupuk semangat kekitaan dan semangat patriotik di kalangan murid dan kekal jati diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Like and subscribe.